Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, hari ni kita jumpa lagi selepas cuti raya haji. Kita nak belajar mata pelajaran sains. Minta kamu buka buku teks muka surat 141. Baik ya, hari ni kita sudah dah buka buku. Hari ni kita sudah belajar tajuk yang baru. Kita dah mula masuk sebelum cuti raya hari tu. Unit 8 tajuknya bahan. Okay, kita dah belajar, kamu dah buat dah hari tu kan. Okay, tajuk bahan yang kita belajar pada hari tu ialah yang pertama, sumber asas bahan. Okey. Sumber asas bahan ada berapa? Okey, yang pertama sumber asas dia adalah tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan, saya ulang kaji balik kan. Boleh dapat terhasil pokok getah. Daripada pokok getah jadi menghasilkan getah. Daripada getah boleh buat tayar, boleh buat sarung tangan, boleh buat apa lagi, gelang getah, bola getah, kasut getah dan macam-macam lagi. Baik, daripada tumbuhan juga pokok balak boleh menghasilkan kayu. Daripada kayu boleh hasilkan almari kayu, kerusi kayu, lagi meja dan sebagainya, pensil. Okey, daripada tumbuhan juga boleh hasil pokok kapas, boleh jadi ambil dia punya kapas jadi baju, boleh jadi tuala. Yang pertama sumber asas tumbuh-tumbuhan. Sumber asas kedua ialah haiwan. Okey, daripada kambing biri-biri boleh jadi bulu biri-biri. Daripada bulu biri-biri boleh jadi topi bulu, boleh jadi baju panas ataupun sweater. Okey, haiwan iaitu lembu boleh menghasilkan kulit lembu, boleh buat kasut kulit, sofa kulit. Itu kalau kulit lembu. Ada juga kulit-kulit yang lain, kulit buaya, boleh buat beg tangan, boleh buat tali pinggang yang mahal harganya kan. Okey, kemudian daripada haiwan juga boleh ambil daripada ulat sutera, boleh ambil jadi kokon sutera, boleh buat daripada kokon sutera tu tali leher sutera, kain sutera, baju sutera. Tapi kalau untuk orang Islam, orang lelaki tak boleh pakai baju sutera. Hukumnya haram. Perempuan saja ya. Baik. Okey, sumber asas seterusnya ialah sumber asas petroleum. Petroleum ni kita biasa dengar dia adalah minyak petrol lah kan. Daripada minyak petrol boleh menghasilkan plastik. Daripada plastik boleh hasilkan beg plastik, boleh hasilkan botol plastik, macam-macam lagi benda daripada plastik. Kemudian daripada petroleum boleh hasilkan kain sintetik, boleh buat baju hujan, boleh buat kemah. Beg kamu tu kan, kain tu bukan kain betul tu, itu adalah kain sintetik dipanggil. Baik, daripada sumber asas batuan. Batuan maksud dia apa? Tanah ataupun logam yang diambil daripada dalam tanah lah, digali. Okay, daripada logam terhasil emas, kuprum, rantai emas, barang-barang pewter, duit shilling, besi kan. Besi tu daripada biji besi. Daripada biji besi tu boleh buat besi, boleh buat besi tu boleh buat kereta, motor dan sebagainya. Baik, daripada batuan juga kita ambil tanih. Bukan tanah tanih. Daripada tanih ni kita jadikan dia tanah liat ataupun pasir. Kalau tanah liat boleh buat mangkuk seramik, batu bata. Mangkuk seramik tau, pasu bunga mak kamu yang batu tu, kan. Itu seramik lah tu. Kemudian yang daripada pasir boleh hasilkan cermin dan boleh hasilkan botol kaca. Ada ramai orang tak tahu cermin dibuat daripada apa. Sebenarnya cermin diperbuat daripada pasir. Dia bukan pasir biasa ya. Dia ada satu pasir yang dinamakan pasir kaca. Okey. Seterusnya itu adalah sumber-sumber asas. Ada berapa sumber asas? Yang pertama tadi daripada tumbuh-tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga petroleum dan yang keempat batuan. Okey, kamu dah kelaskan objek. Okey, hari tu. Tapi hari ni kita nak belajar sifat bahan. Okey, apa maksud sifat bahan? Tahukah kamu bahan mempunyai pelbagai sifat? Okey, bahan tu ialah tadi itulah.
Contohnya barang-barang yang kamu dah buat tadi tu kan, siling ke, sikat ke, kain apa tu, kain apa, kain bulu ke, kain sutra ke, tayar ke, sarung tangan, itu dipanggil bahan. Itu meja apa semua ni kan. Okay, itu semua dipanggil bahan. Tahu tak kamu, bahan, benda-benda tu mempunyai pelbagai sifat. Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya. Okey, berdasarkan sifat-sifat bahan. Okey, jadi bila manusia ni, bila dia tahu aja sifat bahan tu, dia mula mencipta berasaskan sifat bahan tu. Okey, kenapa tayar, roda tu dibuat daripada getah? Kenapa roda tak dibuat daripada kayu ataupun besi? Kan? Itulah sebab dia. Ataupun roda dibuat daripada kain. Tak boleh lah kan? Sebab dia tidak menganjal. Okey. Baik. Apakah sifat bahan yang pertama? Sifat bahan yang pertama ialah apa? Ialah tu yang cikgu gariskan tu, yang buat petak tu. Menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Okey, menyerap air. Okey, antara banyak-banyak bahan tu, ada satu sifatnya ialah menyerap air. Adakah semua bahan menyerap air? Tahu tak maksud dia serap air? Adakah semua bahan serap air? Tidak kan? Okey, ada bahan yang serap air, ada bahan yang tidak serap air. Jadi menyerap air adalah sifat bahan yang pertama. Baru tahu. Maksudnya semua benda-benda bahan dalam dunia ni bukan semua menyerap air. Ada yang menyerap air, ada yang tak boleh menyerap air. Okey, itu yang pertama. Besi boleh serap air, plastik boleh serap air, kain boleh serap air, kertas boleh serap air. Macam mana nak tahu? Kita kena ujilah. Kita kena test. Baik, dekat dalam ni dia bagi apa? Aktiviti uji kaji untuk kita mengenal pasti bahan yang boleh serap air ataupun tak serap air. Okey, tak apa. Ini kita tak payah tengok dulu. Hari ni kita nak belajar cuma 2 sifat bahan saja. Yang pertama ni menyerap air. Baik, yang kedua yang bawah tu, yang seterusnya kan, muka surat seterusnya. Okey. Sifat bahan yang kedua ialah menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Okey. Terapung atau tenggelam. Adakah semua bahan ni terapung? Adakah semua bahan tenggelam? Tak semua kan? Baik. Kalau kamu lihat ada satu orang budak mandi dekat sungai, lepas tu dia nak lemas. Lepas tu awak nak tolong dia. Dekat dengan awak ni ada sebiji bola dan ada satu cangkul contohnya. Cangkul. Satu bola, satu cangkul. Sekarang kamu nak tolong orang tu lemas dekat sungai. Apakah antara 2 bahan tu yang kamu kena campak kepada orang yang hampir lemas tu? Bola atau cangkul? Jawapan, kita mesti campak benda yang boleh terapung supaya dia boleh berpaut pada bahan itu. Jadi bila dia berpaut, dia boleh selamat, dia timbul. Tapi kalau kita campak benda yang boleh tenggelam dekat dia, tak bolehlah dia nak berpaut. Jadi tenggelamlah dia bersama dengan cangkul. Jadi apa kita nak campak? Bola lah kan.
Okey, kenapa bola? Kenapa bukan cangkul? Ya, sebab ada sifat dia. Benda bukan semua benda boleh terapung. Bukan semua benda boleh tenggelam. Ha. Jadi, macam mana cara kita nak tahu dia terapung atau tenggelam? Kena uji. Baik. Cikgu nak suruh kamu uji dekat rumah. Okey. Uh, beberapa bahan. Nanti cikgu senaraikan dia punya bahan yang perlu kamu buat. Kemudian jawapan dia tu, hasil tugasan kamu tu, cikgu nak kamu salin dekat dalam buku tulis dan tulis jawapannya, terapung atau tenggelam. Macam mana nak tahu? Kena uji. Baik. Itu saja yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kebolehan menyerap air. Yang kedua, terapung atau tenggelam. Okey. Jangan lupa siapkan tugasan dan jangan lupa juga untuk isi kehadiran. Okey. Assalamualaikum. Bye. Selamat belajar.